Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market dan kita tengok sekiranya ada good position untuk buy untuk kita melakukan pembelian kripto. So guys, let's go, kita pergi ke CoinMarketCap untuk tengok lebih banyak apakah yang dah berlaku di crypto market untuk hari ni. So guys, inilah CoinMarketCap. Tu kita tengok yang pertama bila apa yang perlu kita review, apa yang perlu penting maklumat di CoinMarketCap. Yang pertama adalah market cap sendiri lah. So total market cap hari ni adalah 1.43 trilion. Which kita tengok adakah berlaku pengurangan dan penambahan. Tu tengok berlaku sedikit pengurangan tapi tak banyak. Masih dekat dalam bagi tadi dalam 1.44 and then dalam 1.43. Which untuk ini untuk kita market ni dah pun buat calculate kat kita. Ada 0.46%. Which jika berlaku respected pagi tadi dalam 1.42 and then pagi ni 1.43, which berlakukan peningkatan naknya. Tapi beli apa yang berlaku mungkin ada sedikit peningkatan 1.44 1.45 and then drop ke 1.3, which itulah dia calculate kita 0.6%. Dan tengok juga volume berlaku ni sure berlaku peningkatan. Sebab apa? Untuk pagi tadi dalam 60 bilion, dalam 70 bilion lah volume meningkat, which meningkat sebanyak 14.9, almost 15%. Tengok untuk BTC dominan masih lagi dalam 44.8. Kita tengok tak banyak perbezaan untuk pagi tadi, hanya 0.01%. Dan kita tengok macam mana harga semasa untuk crypto. So harga semasa sekarang Bitcoin berada di 34.1k, which is untuk 24 hours berkena banyak 0.52. Dalam weekly 2.83, which kita tahu untuk minggu lepas kita berada di 36.37, which sebab itulah kita tengok weekly yang masih merah, belum recovery untuk harga 37. Dan kita tengok untuk Ethereum pagi tadi rasa dalam 2 ataupun semalam dalam 2.3k. Hari ni kita tengok dalam 2.2k, which kejatuhan dengan 0.41, tapi untuk weekly masih lagi recovery. Sebab apa? Minggu lepas kita tengok perasaannya adalah dalam 2.1k saja untuk minggu lepas. Nah, minggu ni dalam 2.3, which sebab itulah tengok pergerakan untuk minggu adalah melakukan peningkatan. Untuk Binance berada di hampir $310, which peningkatan untuk hari ni 2%, dan untuk weekly 3%. So weekly dominant untuk BNB sedikit bagus atas 3k, atas $300, which is tengok sebelum ni bawah 300 lah, dalam 26, 27, 28, 270, 260 dolar. Dona berada di $300. Very good untuk Binance. Sebab apa? Very good position lah untuk buy, walaupun nanti kita tengok di chart mungkin akan sempat juga di BNB. Sebab hari ni ada sedikit pergerakan yang menarik di chart, terutama di BTC dan Altcoin. Sebab apa? BTC melakukan sedikit pergerakan dan Altcoin juga efek lah, which is kita akan adjust balik kita punya analisis untuk pagi tadi. Cardano masih lagi di 1.4, which is semalam dia ingat dalam ataupun minggu lepas dalam 1.5, itu beli kejatuhan sikit lah 0.39. Tapi untuk minggu kita melakukan peningkatan 3.8, which kita tahu minggu lepas kita hanya bermain dalam 1.2, 1.3, which sebab itulah untuk minggu ni walaupun ada jatuhan dalam 24 hours, tapi untuk minggu recovering still 3.18. tu bagus untuk Cardano. Dan untuk SRP dah rampas data di Dogecoin, sebenarnya Dogecoin 27, SRP nombor 6. Sebab apa? Kita tengok SRP regain almost 0.68, almost 0.7, 6768, which is ni sikit drop hampir 2%. Untuk weekly pun masih drop, which is sebab apa? Macam cakap, SRP masih lagi belum momentum yang kuat. Sebab apa? SRP perlu berada, bagi zone perlu berada di atas 0.8 barulah ada momentum kuat. Sama juga Dogecoin perlu berada di atas 0.3 untuk melakukan pergerakan yang lebih drastik lah. Sebab apa? Kita tengok minggu untuk Dogecoin pun hampir 10%. Sebelum ni kita tengok Dogecoin recover 40%. Sebab apa? Dia jatuh hampir ke 18 sen kalau tak silap, and then recover boleh, which is 40%. Walaupun 40% recovery, tapi still belum berjaya atas daripada 0.3. Kita tengok untuk another favorite coin tu ialah di Matic. Matic untuk pagi tadi adalah 14 sen. So malam ni adalah 13 sen lah, which berlaku sikit pengurangan $1.13 atau 0.43. Untuk weekly stay 2%. Tapi kena ingat untuk tahunan sebenarnya Matic dah pun buat kenaikan banyak 6,000%. So which is settle untuk mungkin ada sedikit sideways, tapi ada potential bagus untuk sampai ke $3. Which kita tahu sebelum ni dia punya all time high adalah di 2.6. So which is very good lah untuk position. Dan dia pun berada di kawasan, betul-betul di kawasan support tu, very good position untuk buy untuk long term. So guys, sebelum buat masa lagi, let's go kita pergi ke chart untuk tengok apa yang berlaku hari ni.
So di chart apa yang tuan monitor adalah full lagi dengan crypto total market cap. Untuk secara market crypto, kita tengok apakah pergerakan. So, bagi tadi kita tengok price dah pun breakout. Untuk expected zone adalah price itu melakukan ke atas, tapi price masuk balik di kawasan ini, which is expected. Tengok stock RSI pun berada di oversold dan melakukan kenaikan. So, which is apa yang tu nak buat adalah tu nak adjust tu punya pattern ni, right? Pattern. So which is tu akan ambil ni. So which is kita masih lagi dalam kawasan pattern. Do expected masih lagi price itu akan bermain di kawasan ni. Alright. So skim yang laku ni kita tengok stock RSI akan berada di atas. Kemudian expected tu pergi price ni hanya berada di sini saja. Sebab kita apa ni ataupun jika break ni kemudian dia sampai ke trend line lah, which is sebelum berlaku another crash ke bawah. Sebab apa? So expected untuk market tu jatuh sebenarnya, which is jatuh almost tu punya target adalah almost 1 trillion. Sebab apa? Kita ada satu yang target besar ni belum sampai, dan pattern kecil juga menunjukkan dia punya price target adalah di bawah ini, almost 1 trillion. Which is sekiranya market jatuh, which is kita tengok ada crash untuk crypto market, which is BTC, altcoin semua akan ada crash lah. Which is itu, sekiranya crash tu berlaku, apa yang kita perlu buat? Kita akan ambil opportunity untuk buy banyaklah coin, terutamanya coin-coin utama lah, antara BTC, Ethereum, BNB. Coin-coin yang utama di atas top 5, top 10 ni kita akan belilah. Sebab apa? Bila berlaku crash, kita harga akan dapat sale yang banyak. So masih lagi expected price tu untuk jatuh bawah, tapi sekiranya price itu mampu break pattern ni, which kita akan dapat lah break ke atas pun 1.7. Sekiranya price market meningkat, kita akan tengok semua Bitcoin atau altcoin semua akan melakukan kenaikan. So which is ni total market expected tu masih lagi bermain, tak tahu lagi ke mana. Tapi untuk 4 hours ada sikit peningkatan. Tengok peningkatan tu adakah hanya sini ataupun terus sini. Tapi untuk daily stock RSI dah berada di overbought. So expected kita tengok bila masa je price itu akan melakukan kejatuhan bawah. So tengok ni clear. So sekiranya candle daily close bawah pattern ini, so expected tu akan jatuh ke bawah. Bila jatuh bawah, kita standby je untuk position buy di Bitcoin ataupun di altcoin adalah yang mana anda minat, terutamakan lebih Bitcoin lah. So itu untuk data market. So let's go, kita pergi ke dominant, BTC dominant. Nak tengok kat BTC dominant, buat 2 hari dah tak tengok BTC dominant apa yang berlaku. Ini BTC dominant, so which is ini 4 hours. So 4 hours untuk ini mungkin okay, ada pattern ni. Akan zoom in sikit. So which is kita ada satu pattern, itu pattern ni, pattern bullish. Right, pattern bullish. Sekiranya price ni break, which is kita target sampai balik ni 47, which is dominant akan meningkat lah. Tapi sekiranya dominant meningkat, kita tengok kat pergerakan dominant macam mana. Sekiranya dominant tu meningkat, adakah market juga meningkat? Sekiranya total cap market meningkat, dominant meningkat, kita akan dengar expected harga BTC akan meningkat juga. Tapi boleh jadi juga sekiranya total market jatuh, BTC dominant meningkat, tapi harga BTC tetap akan jatuh. Which is sebab apa? Kita tengok harga BTC juga sebab walaupun dominant dah naik, tapi BTC jatuh, tapi crypto market jatuh, which akan menyebabkan harga Bitcoin dan altcoin pun jatuh walaupun dominan meningkat. So which dia ada pergerakan antara dua poin yang penting lah kita tengok, total market cap dan dominan, which kita tahulah sama ada bagus untuk beli Bitcoin ataupun beli altcoin, which anda perlu mahir dalam pembacaan market cap dan juga dominan. Which dua data ni saling berkait antara salah satu, which dia akan menyebabkan anda buat keputusan which kat mana position untuk buy untuk sekarang ni, adakah di Bitcoin, di main coin ataupun di altcoin. So let's go, kita pergi ke BTC, tengok apa yang dah berlaku di BTC untuk hari ni, sebab BTC pun dah ada sikit nak adjustment. So untuk BTC macam cakap, untuk pagi tadi price berada bawah ni dan expected no atas, so which is ada monitor gap minus support resistance, which is tak penting, akan delete aja ini sekadar untuk dia punya practice saja. So now kita tengok price bermain di kawasan support dan resistance, which is kat sini tak sampai pun 32, so expected sampai tapi tak sampai, which is sekira sampai ni ada peluang untuk break ni ke bawah lah. Which now apa yang dia buat, macam dekat price dah masuk kawasan ni, buat rejection tu, masih lagi monitor ni, tu nak tengok price ni berlaku. Sekarang kita hanyalah wait and see. So sekiranya macam cakap pagi tadi, sekiranya price itu break resistance ni, right, sekiranya price itu break resistance atas ni, price berada atas ni, kita akan adjust lah. Kita akan adjust kita punya pattern yang bawah ni untuk berada di kawasan betul-betul yang ni. Kita akan ambil ni 1, 2 dan 3, which is dia akan jadi sedikit lurus lah, sedikit lurus. Untuk pattern tu akan tak jadi wedge, dia akan jadi channel. So wedge ataupun channel still lagi bearish pattern. So sekiranya dua pattern tu inilah sekiranya price itu break ke atas. Now tu masih lagi untuk monitor yang ni, seperti ni sebagai retracement saja.
dan kita tengok macam mana price itu sentuh balik resistance dan berlaku rejection. So which is kalau tengok pun kita ada lagi minor resistance. Kalau macam tu draw ni ada minor resistance. So tengok tu kita kalau draw bot juga, inilah bot minor resistance. Kita tengok price tu pun dah berlaku rejection juga kat situ. Nak tengok price berlaku rejection yang kuat, which is memang expected lah price tu akan jatuh bawah lagi, which is cakap probably kita akan tengok hampir ke 30.28. which is cakap sekiranya anda nak beli BTC, anda boleh buat sedikit pembelian di kawasan 30. Sekiranya macam tu dah ada 30, tu tak buy 30, tu akan tunggu di 28, which is antara 2 point lah, which is point paling bawah ni expected tu untuk apa, kita masih untuk bermain dalam kawasan pattern yang lebih besar ini. Right, price tu probably akan bermain dalam kawasan ini. So sekiranya berlaku bawah expected zone untuk sentuh at least bawah ni, which is dalam 28k. So wherever price dalam price ni, dalam untuk Thailand ni, kita akan buat position buy lah. So macam mana nak draw buy ni? So anda akan nampak di 4 hours, anda akan nampak ni shadow, hujung shadow ni dan hujung shadow ni. Anda ambil trend line dan anda connectkan saja, which akan dapatlah trend line bawah ni. So macam siapa yang ikut zone, siapa nak buat charting kat, so buat macam tu lah. So expected anda pakai trading view, sebab trading view charting dia adalah lebih menarik daripada anda pakai di Binance lah. Tapi Binance boleh juga, tapi expected anda boleh belajar pakai trading view lah. Trading view senang je, very banyak function dan boleh kita monitor dengan lebih detail lah. Itu untuk BTC, apa kita tengok. So now dah pun berlaku rejection. So Zul recording ni adalah pukul 5.45. So Zul terpaksa record awal sikit. Sebab apa? Zul nak upload nanti sebab line tu slow. So which is expected ambil dalam 2-3 jam untuk siap. So which is perlu upload dengan buat video recording awal lah. So ni pukul 5. So tengok pukul 8 nanti, expected sekiranya price ini masih berlaku kejatuhan. So expected tu price tu akan kembali balik bawah ni. Price pukul 8 nanti yang tengok macam mana close ni tutup. And setiap pukul 8 punya candle expected mungkin anda berlaku ke bawah untuk break 32. Kemudian anda boleh standby lah anda punya buy limit. Jangan pun lama anda boleh standby limit di 30. Sekiranya anda masuk macam zone dah ada di kawasan 30, selepas Zul tak balas 30, Zul akan set buy Zul 28. So which is sebab apa? Masih ada kat potential untuk sampai ke 30 dan berlaku bounce balik ke atas. Tapi Zul expected untuk dia sampai 28, which is sekiranya dapat, alhamdulillah. Which is probably Zul akan letak dalam 28,500, 28,600. Sebab apa? At least Zul nak cash awal lah. Dia jatuh tu, Zul nak at least Zul masuk entry. Sekiranya jatuh lagi tak masalah, Zul akan tunggu position di 26 dan 24. Lagi masih lagi untuk hari ni expected dia jatuh. Sebab apa? Kita tengok untuk 4 hours masih lagi 4 hours melakukan ni sedikit je kenaikan. Right. Tu expected dia tak naik tinggi, membiarkan jatuh bawah balik. So jatuh bawah ni probably akan membuat ni lah breakout di bawah 30. Right. Probably tengok zoom out. Right, boleh tengok stock RSI ni. Stock RSI ni mungkin tak naik sampai atas, tapi boleh je berlaku sampai atas. Sekiranya ada sedikit lagi kenaikan sikit macam tu, dan ada berlaku kenaikan, dan kita tengok sebab apa tu dia expected dia jatuh bawah. Sebab apa tu tengok kat daily dah berada di almost di overbought lah. So mesti ada sedikit lagi kenaikan, mungkin berlaku sikit kenaikan, tu expected untuk melakukan momentum ke bawah. Which bila berlaku ke bawah tu expected stock RSI di daily je ke bawah. So expected price itu probably akan sampai di kawasan at least 30k ataupun 28k. So punya position untuk buy. So which itu aja untuk Bitcoin. Which is kita tengok monitor apa yang berlaku di sini. Which is terutama kita nak monitor. So which follow tu punya Facebook. Sebab apa? Di Facebook tu akan updatekan tinggi sekiranya bila masa yang tu nak adjust. Sekiranya tu ada adjust ini, tu akan share di Facebook tu. Ataupun kalau tak ada malam ni, mungkin pagi besok tu akan review. Sekiranya berlaku di bawah, tu akan adjust di review pagi untuk besok. So let's go, kita pergi ke Ethereum juga. Apa yang berlaku di Ethereum? Di Ethereum satu yang menarik berlaku. Bisa tengok macam cakap price masih lagi follow tu punya pattern ni. Dan kita dah belum break pattern yang besar. Itu pattern yang ini, pattern bullish. So expected price adalah sampai ke 3k. Now apa yang perlu kita monitor adalah ni pula minor pattern, iaitu bearish pattern. So pattern price tu masih bermain kawasan ni. So sekiranya BTC drop malam ni ke almost 30k, kita tengok apa beli Ethereum pun akan melakukan drop at least untuk test kita punya trend line ini. So which is siapa nak beli boleh buy di kawasan trend line ini untuk long term untuk Ethereum. Mesti jangan buy semua, buy sikit saja. Sebab apa? Posisi yang paling bagus untuk buy di Ethereum adalah di antara antara 1,800 ke 1,000, which is pattern yang lebih besar lah, which is bot yang lebih besar ni adalah bot last support monthly untuk Ethereum. Sekiranya price jatuh bawah ni adalah very good position terbaik. Tak kira whatever price ni antara 1k ke 1k ke 1.8k. Tu untuk Ethereum.
Sama juga monitor, kita tengok monitor pergerakan price ni masih berlaku dan berlaku kenaikan sikit dan berlaku rejection. So expected makin tak tinggi dia pergi. So which itulah petanda-petanda bahawa price itu nak melakukan kejatuhan. So tengok BNB lagi. BNB, apa yang berlaku BNB? BNB kita tengok dah pun break dua pattern bullish, which is BNB pattern ini yang besar dan sikit patternnya ni yang tu monitor. So 6 September dah break dan kembali balik. So ini bagi retest. So expected zone untuk BNB akan melakukan kenaikan. Tapi tu tengoklah apa akan berlaku. Tapi boleh juga BNB melakukan sekiranya market BTC mungkin ada sedikit lagi buat sideways. Okay, di BTC BTC sekiranya masih lagi ada sedikit buat sideways, buat sideways untuk stock RSI ni naik ke atas, so expected untuk BNB akan melakukan kenaikan at least sampai balik ke kuasaan all time high ni almost 340 sekiranya ada pergerakan Bitcoin sideways lah. Tapi sekiranya Bitcoin terus melakukan kejatuhan, so expected price ni akan jatuh balik ke bawah at least untuk masuk balik ke kuasaan ni. So bila BNB masuk balik di kawasan Boreal Zone ialah last support antara 270 ke 170 adalah very good position untuk buy. Wherever price dalam ni, so expected price tu akan bermain dalam sell line ni aja. Alright. Atau ini, so which is expected mungkin jatuh dalam ni, ada naik lagi, mungkin jatuh lagi, naik jatuh lagi, which is kita whatever untuk touch price ini dalam trend line ni kita boleh buy lah, which is untuk trend line ni. So antara kita pun untuk kecilkan lagi kuasaan pembelian kita, so kita boleh target lah setiap price tu target ini kita akan boleh buy sekiranya ada lagi momentum untuk jatuh bawah. Macam risau, kita buy untuk kumpul aset saja. Untuk long term very good position untuk buy. Sebab apa? Kita akan buy di kawasan support dan kita expected untuk price itu akan naik balik ke kawasan resistance. Kalau berlaku bounce, kita at least 500 ke 600 dolar. So which anda beli 100, 200, 100 dolar, very good position lah anda buy. Sebab apa? Buy ni anda buy di kawasan betul-betul kawasan good buy, which is untuk long term very good untuk sampai at least sampai resistance balik. Dan bila price tu sampai di resistance, apa yang anda perlu buat, anda hanya boleh bawa keluar modal dan dalam profit anda tinggalkan. Sekiranya price tu naik lagi, kita akan layan lagi profit, dia akan jalan lagi profit untuk anda. So let's go, kita pergi ke Cardano sikit. Apa yang berlaku di Cardano? Cardano pun sama juga berada di dalam pattern bearish. Which kita tengok semua data coin, walau BNB, kita tengoklah daripada total market, daripada Bitcoin, daripada altcoin, semua ada data yang menunjukkan price itu nak melakukan kejatuhan bawah. So seperti masih lagi bacuran bawah. And then kalau kita tengok untuk Cardano pun sama juga. Walau Cardano sama juga untuk kita ada pattern bearish tu ini. Rising wedge. So rising wedge adalah patternnya price target adalah di kawasan ini. So untuk price break bawah adalah kita expected dalam 60%, which is 60% adalah price itu kemungkinan untuk break ke bawah sampai balik kita punya support di 1.1 $1.10. Susah nak sebut. $1.10 untuk sampai ni, which is ada very good position untuk buy lah. And then sekiranya jatuh bawah lagi, so ini adalah support untuk Cardano antara $1 ke 60 sen dolar. So whatever price masih good position. Sebab Cardano adalah antara good project, which kata top antara ni. Kalau Cardano antara orang kata yang top 5 lah, top 4 yang terbaik lah untuk beli. Pertama BTC, Ethereum, BNB, Cardano. Si 4 coin ni adalah wajib lah anda ada berada dalam anda punya portfolio. Dan Cardano adalah antara termurah, top 4 ni masih dalam $1, dalam lingkungan $1. So very good under position untuk buy untuk long term. Zo pun dah ada almost dah ada 1000 lebih coin untuk Cardano. So which is Zo buy dulu masa harga dalam 1.12. So masih profit. Zo beli dalam 1 sen bawah ni, dekat belakang ni dulu. Zo buy masa di kawasan yang ini. Zo buy ni naik baru jatuh, Zo tak buy, and then the net terus lah. And then price sekarang Zo masih profit lah dalam Cardano, walaupun price dalam 1.4, sebab Zo buy tu dalam $1.10, which is now masih lagi profit lah. So still hold. Zo buy dalam awal tahun itu, Zo still hold. So whatever, Zo masih lagi harap, masih lagi nampak Cardano tu pembeli akan sampai at least $10 lah untuk setahun ataupun 2 tahun ni. Dan dekat lagi untuk SRP. Untuk SRP juga Zo ada lebih pada 1000. Untuk SRP Zo negative profit. Sebab apa? Zo buy dulu di dalam $1
$1.200, $1.20, which is now berlaku 6%, which is antara 50% rugilah Zul untuk sapi. Tapi Zul masih hold lagi. At least Zul expected dia masih lagi kawasan support. Zul expected dia untuk sampai at least sampai balik ke kawasan 1.5, 1.6, which is bila sampai 1.6, probably apa yang Zul akan buat keluar sedikit modal Zul, 50% modal Zul. Yang lain Zul akan tinggalkan untuk dia sampai dia punya all time high di 3.3, which is kita tahu SRP saja yang boleh sampai di all time high. Coin lain dah semua sampai buat all time high baru. So which is SRP je masih belum lagi buat all time high. Sekiranya SRP ni dapat settle dia punya masalah di mahkamah dulu, TAC tu, which is seperti SRP akan buat kenaikan yang drastik lah untuk SRP. So untuk Dogecoin pun tu ada 1,000 lebih, 1,000 lebih. So buy di 5 sen, so masih lagi profit anda 300% profit untuk Dogecoin sebab tu beli di 5 sen. So which is expected price tu sekiranya 15 sen lagi, probably antara 30 sen 50 sen lah support dia. So expected lagi untuk Zul sekiranya price tu melakukan kenaikan, which is macam mana nak kenaikan ni, kita perlu tunggu BTC buat buran lah. BTC melakukan kenaikan, which is total market akan meningkat. So kepercayaan untuk buyer dalam kripto akan meningkat, which is kita tengok all coin lain pun akan meningkat lah. Terutamanya kan Dogecoin juga akan melakukan peningkatan, at least sampai balik ke 50% di kawasan Rasport, dan dia punya all time high adalah di kawasan 75 sen. So let's go, kita pergi ke Matic, dia punya favorite coin selepas Cardano. Cardano juga berada di kawasan good position untuk buy. Macam cakap, kita ada di kawasan ni. Right, so kita masih lagi monitor ke mana uptrend line ni. So ada petanda-petanda untuk dia break up. Right, untuk break up tapi masuk balik. Tu which adakah akan berlaku balik rejection bawah. So expected akan berlaku rejection ke bawah. Ternyata BTC melakukan dropping. And then tengoklah, probably sampai di kawasan ni very good position. Dua aku tunggu position buy maknanya untuk Matic di kawasan inilah, trend line bawah ini. Kalau ikutkan sini antara 80 sen, 90 sen, so dalam 90 sen lah paling tinggi. Yang price tu jatuh bawah ni, touch dah trend line ni, so akan buat position buy untuk Matic. So rasa itu saja untuk malam ini guys. So please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak detail, lebih banyak review dan teknikal daripada Zul. So sekiranya anda nak follow dia punya Facebook, link ada di bawah, anda klik aja Facebook Zul dan follow dia punya Facebook. Sebab apa, di Facebook Zul akan buat update tinggi lah chart. Sekiranya untuk tengah malam ke ataupun di tengah hari ada perubahan yang drastik, Zul akan screenshot di PC Zul dan akan share di Facebook Zul. So guys, itu saja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Ada sekiranya pertanyaan boleh durangkan komen ataupun direct terus Zul di Facebook. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.